Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, saya Tacil akan mewadah merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? dia menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, part 1 cerita dia agak unik. Dan yang pasti aku memang tertarik dengan cerita pertama dia, sebab ini adalah first time aku dengar cerita pula. First time aku dengar cerita kisah seram yang kata berinteraksi dengan lampu kipas, tapi bukan sebenarnya di balik. Dan pastinya kali ini adalah sambungan part 2. Kita tak tahu apa benda yang disampaikan pada malam ni. Siapa ni Pis? Orang tak tahu. Tiba-tiba je sambungan apa ni, bercakap-cakap ni kan. Macam biasa, tengok kat description. Aku kalau sebut pun tengok juga description nanti. Dah part 2 ni dah part 2 dah. Kita bersama caller dengan caller nama Aman Jadi kepada korang yang mana belum tengok lagi part 1, kita mengalu-alukan untuk tengok dulu video yang part 1, baru pergi kat part 2 ni geng. Tapi kalau nak dengar ni dulu boleh, lepas tu nak dengar previous pun boleh. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jangan lupa follow our social media. Link ada disediakan di description. Dan kepada korang yang mana ada cerita nak kongsi dengan kami, boleh tekan link WhatsApp di bawah. Macam biasa lah bang kan, kita dah dengar kisah part 1 dan menarik. Orang kata ramai yang komen, yang minat, dan agak pelik cerita pada masa tu. Dan kali ni, malam ini bang, cerita apa nak dibawakan kepada penonton Sata Cil? Okey, macam yang kita dah bincang kat part 1 tu, tentang macam mana saya dengar dan saya boleh lihat kan. Jadi ialah kira asam garam yang kepada seterusnya lah. Maksudnya cerita yang saya nak cerita untuk kali ni ialah rumah di Johor Bahru yang saya mula-mula pindah ke Johor Bahru. Okey. Saya dah hantar gambar kat Syuk untuk sebagai panduan. Okey. Cerita ni, rumah ni cerita dia sedikit-sedikit pasal dia bukan satu stretch yang panjang yang ini, cuma benda-benda ni yang pelik-pelik yang berlaku lah. Saya ringkas-ringkas. Boleh? Boleh. Okey bang, kita orang dah tak sabar nak dengar. Dipersilakan. Okey. Saya untuk pendengar-pendengar semua, saya cuba bayangkan bahawa saya duduk di rumah teres yang bukan teres yang bersambung. Jadi saya duduk di rumah tengah. Di sebelah kiri rumah saya ada satu rumah yang lain lah, dan di kanan rumah lain. Okey, saya nak cerita macam masa saya mula-mula pindah tu. Ini baru pertama kali saya duduk dekat sini. Di sebelah rumah saya ni ada macam ada satu macam pondok yang dibuat asing oleh makcik sebelah. Kalau boleh tengok dalam kotak warna merah, ada satu pondok asing. Kerana ceritanya kakak yang daripada rumah C ni, dia pernah suka kepada abang yang duduk di rumah A. Macam tu. Dia bayangkan ada 3 rumah sederet A, B, C. Okey, rumah sederet A, B, C. Saya duduk di rumah B, di tengah-tengah. Okey, sebelah kiri saya ni ada rumah yang ada kakak, dan sebelah kanan saya ni rumah yang ada abang. Dikhabarkan kakak ni pernah suka ke abang ni, contohlah, dan dia mengalami ada macam sedikit gangguan mental ke apa semua, maka mak dia buat satu rumah kecil untuk dia di belakang rumah dia. Okey. Okey. Jadi
saya ni baru sampai, saya dengan arwah abang saya yang kecil, kita baru je sampai rumah tu. Ketika arwah mak dengan kakak tengah bersihkan rumah, saya berlari keliling rumah. Masa tu dalam darjah 3 lah macam tu. Lari keliling rumah. Dan apa yang saya buat, tiba-tiba saya disergah oleh kakak yang di rumah si tadilah. Kakak dia kata, engkau ni dari Muar. Lepas kita orang cakap, tak. Kita daripada Batu Pahat. Dia kata, disergah kami. Kau jangan tak semayang. Sebab pukul 3 pagi ada pakcik tua pakai tongkat akan pusing rumah kau. Saya dengar tu macam, apa benda ni akak ni cakap ni. Yang itu sergahan yang pertama daripada akak tu. Dan kami buat macam biasa. And then itu cerita yang pertama. Part yang itu saya kena sergah dengan akak tu. Akak ni wujud bukan akak ni, bukan malu halus. Akak ni wujud. Okey. Kemudian saya dengan arwah abang saya yang kecil tu ditugaskan untuk pasang langsir. Okey. Bila kami pasang langsir, rumah lama ni, langsir ni dia ada macam kepala langsir tu dia macam ditutup tau oleh kayu. Dia macam ada kepala langsir ni untuk tutup. Kepala langsir tu dia ada macam kotak untuk tutup kepala langsir. Boleh bayangkan tak? Okey, macam sekarang kan orang macam kita pasang langsir atas sekali tu kan macam ada togel aja rail tu kan. Jadi orang dulu rail tu dia tutup menggunakan kayu. Saya tengah ini pasang-pasang langsir tu, tolong arwah abang saya yang kecil. Tiba-tiba arwah abang saya raba atas kayu tu. Dia kata, Man, apa? Nampak ada pasir dekat dalam plastik tau. Ada pasir. Macam orang letak dalam kotak, letak pasir dan abu rokok dengan pasir pantai. Dia masuk dalam plastik, lepas tu dia macam selotip dalam benda tu. Jadi saya kata, apa benda ni? Tak tahu. Ada satu tempat tu kami buka dan kami buang pasir dia tu. Lepas tu saya tahu ada abu dan ada pasir. Lepas tu saya kata, jom kita tengok tempat lain. Setiap yang ada pintu dan ada tingkap ada pasir tu. Jadi kami ialah saya darjah 3, dia darjah 5. Jadi apa yang sempat ialah kita tukar. Pintu ni kita pergi ke pintu depan, tingkap ni kita pergi tingkap sana. Jadi kita tukar. Kita tukar punya keadaan tu. Then since that macam ada benda-benda yang macam agak pelik lah berlaku dekat situ. Okay. Kemudian saya ada abang yang arwah abang yang besar. Dia sekolah di sekolah Arab Johor Bahru. Okay. Setiap kali diorang ni macam cuti pendek, diorang dengan kawan-kawan dia selama 14 orang akan datang. Okay. Saya tak ceritalah di sekolah Arab tu di mana, tapi 14 orang akan datang dan berkampung kat rumah. So diorang ada cerita bahawa dekat sekolah diorang ni ada satu buku yang ustaz dia tak bagi buka. Okay. Buku yang ustaz dia tak bagi buka, tapi diorang buka dan diorang baca mantra-mantra tu. Kan? Dan sekitar tahun 93 atau 4 Johor Bahru diserang orang-orang kenet. Kalau cuba cari cerita ni, saya percaya inilah punca dia. Orang apa? Orang kenet kecil. Yes, Johor Bahru diserang orang-orang kenet. Dia macam memang satu Johor Bahru kecoh waktu tu. Saya tahu ini memang angkara budak 14 ni, 14 orang ni. Tapi saya tak nak sebut dia orang pasal ada yang dah jadi ustaz besar dekat dalam di Kuala Lumpur. Ada yang ni semua. Saya tak nak sebut exactly on that. Cuma saya tahu sebab ketika dia orang bercerita tu saya ada kat situ. Dia ceritalah dia buka, dia pecahkan botol. Kemudian dia buka buku tu dan dia baca ada benda lah, maksudnya macam benda tu macam kunci dia orang ni. Tapi kawan-kawanan abang saya, ada arwah abang saya ni, dia macam pecahkan benda tu. So since that, sekolah-sekolah agama di Johor Bahru ada yang diserang orang kenet dan diserang histeria. Ini tahunnya. Buku tu macam buku bahasa Arab lah. Okay, dan sampai sekarang tapak sekolah itu macam tak dimajukan. Boleh datanglah Johor Bahru.
saya kadang-kadang jalan juga kat situ masih lagi meremang. Okey, yang ini ialah kisah orang yang 14 ni. Okey. Kenapa saya cerita ni semua? Sebab diorang ni suka buat-buat benda-benda yang pelik-pelik. Bila diorang ramai-ramai, kadang-kadang dia tak cukup 14, kadang-kadang ada 7, ada 8, tapi jumlah diorang ni 14 total. Kawan-kawan abang saya ni. Dia bila datang aja, dekat kawasan rumah saya tu ada satu selekor gaung. Diorang suka tes ilmu, macam okey, kita baca ni, kita boleh panggil tak ni, kita baca ni, kita boleh panggil tak ni, macam tu. Diorang sedar yang diorang panggil tu ialah sebenarnya bukan betul, cuma dia tahu, tapi dia suka tau, dia suka dipermain-mainkan oleh jin tu, macam tu lah, macam tu. Dan dia suka interaksi macam tu. So setiap kali dia buat, dia balik, dia cerita, saya dengar. Okay, saya dengar. Maksudnya dia cerita dia jumpa kakak cantik, nama dia Bunga, tapi saya panggil Sejati. Awak faham lah. Kan dia Bunga Sejati tu bukan bunga, tapi saya panggil Sejati. Sebab saya tahu setiap kali kita sebut nama dia ni di rumah ini, di rumah yang saya gambarkan tadi tu, akan ada bunyi-bunyi dan benda pelik berlaku. Okey. Dia cakap lah bila dia berinteraksi dengan Sejati tu, Sejati tu ceritalah dia kononnya mak mentua dia tak suka dia dibunuh oleh apa ni semua, tapi sebenarnya benda tu semua tak betul. Dan orang yang 14 ni masih tahu cerita tu bohong, tapi dia ketawa berdekah-dekah macam tu. Dia kata, kau ingat tak yang dia cakap macam ni, dia cakap tu tipu tau. Dia cakap dia berbual sama dia, saya dengar. Dia orang cerita, okey, sekarang ni kita jemput Sejati pergi ikut pakcik depan. Okey, pakcik depan rumah saya, dia bawa kereta yang panjang. Kereta waktu tu kereta Mercedes SL macam tu, panjang. Yang ini baru saya nampak ada satu perempuan dekat belakang kereta dia. Yang ini baru saya macam, oh, ini ke Sejati. Tapi dia orang yang ramai-ramai ni macam, okey, kau nampak Sejati ikut uncle, macam tu. Tengok betul, oh yes, saya nampak ada satu perempuan, saya tak tahulah itu dah Sejati kan. Cuma perempuan tu dalam kereta tu, dan the moment uncle tu keluar, perempuan tu hilang. Oh, okey. Tapi perempuan lah, saya tak nampak muka dia macam mana, tapi dia perempuan, rambut panjang, dan dia duduk belakang. Okay, so since that saya macam, oh, Sejati ni beginilah, saya bayang-bayangkan macam tu. Okay, since that kalau diorang semua balik asrama, kalau ada orang cerita pasal Sejati apa semua, rumah saya macam kena ganggu. Yang ini semua sepupu sepapak yang datang tidur, ada satu malam tu diorang kena ganggu orang berlari atas rumah. Tapi saya tidak mengalami keadaan tu sebab saya tidur di bilik arwah mak saya dan saya tak dengar. Cuma besoknya diorang bercerita lah. Dan yang paling peliknya ialah suara tapak kaki tu. Suara tapak kaki daripada hadapan luar lah, dekat area kereta parking, car porch tu. Tapak kaki tu berjalan lah, kedepuk melalui pintu yang terbuka, sehingga arwah abah saya, kakak saya, arwah mak saya, seorang lagi uncle tengok pintu tu sebab nak tahu siapa yang datang. Sebab memang tapak manusia. Lalu dan dia melintasi pintu yang terbuka tu. Suara ada, tapi orangnya tak nampak. So since that, rumah tu macam aneh-aneh sedikit. Macam tu. Contoh, pukul 11 pagi, okey, saya ada dapur basah lah dekat rumah. Ada dapur kering dan dapur basah. Dapur basah dengan dapur kering ni dipisahkan oleh 3 anak tangga lah. Dapur basah tu di luar rumah, turun 3 anak tangga, itu dapur basah. Jadi ada satu kali tu orang pembantu rumah, dia cakap dengan mak saya, Pak Tam datang. Tu sampai arwah mak saya, sebab arwah mak saya diri, pembantu rumah tengah basuh ayam sambil duduk atas tempat kerusi yang pendek tu kan, dekat atas lantai. Jadi dia cuma nampak perut Pak Tam saya ke bawah lah. Mak saya tegur dia, Shima, diam. Basuh je ayam tu. Shima, diam. Rupanya
selepas kejadian itu, setiap pukul 11 pagi, siapa yang tengah masak, ni pagi tau, siapa yang tengah masak di dapur basah tu memang akan nampak Pak Tam saya datang, tapi dia tak ada kepala. Dia just lalu aja. Dia memang lalu. Dia akan lalu daripada belakang tu, dan dia naik ke bilik belakang rumah. Macam tu je. Pukul 11 pagi. Yang itu. Jadi sebab tu sama ada diorang masak pagi dan kemudian tengah hari tu lewatkan sedikit, ataupun kalau yang macam arwah mak saya dengan pembantu rumah tu dah biasa, jadi dia tahu dah Pak Tam lalu. Tapi mak saya akan tegur lah, jangan tegur, buat tak nampak je, dia akan cakap macam tu, buat tak nampak je. Tapi memang bajunya memang sama dengan Pak Tam saya, badannya sama, memang itu je, tak ada kepala. Dan pukul 11 pagi juga, yang ini kawan-kawan sekolah saya semua pernah tengok, saya ajak dia orang datang. Dekat kawasan yang Pak Tam lalu tu, pukul 11 pagi, longkang dia akan ada laluan darah. Sekejap je, dalam setengah minit macam tu. Darah macam lalu. Betul. Yang ini bukan sikit-sikit orang nampak. Semua kawan-kawan sekolah saya akan cakap, nak tengok tak magic kat rumah aku. Saya akan ajak dia. Macam tu. Ini misteri rumah tua pertama lah di JB. Saya boleh katakan macam tu. Lepas tu ada sekali tu kami pergi ke Kemaman untuk kenduri 6 hari. Makcik depan yang pakcik bawa, suami dia bawa sejati tadi tu, dia cakap lah, akak tak jemput kami pun buat birthday setiap malam. Sebab dia nampak muka saya, muka akak saya, muka abang saya, tiap malam ada dekat depan, beranda depan dan happy-happy. Tapi sedangkan kami semua dekat Terengganu. Macam tu. Dia macam rumah tu sejak tu dia macam tenang, nampak-nampak lah. Bukannya nampak benda yang menakutkan, cuma benda tu tidak ada di situ. Jadi mungkin saya kurang dapat relatekan apa yang berkaitan awal tadi, yang abang dapat pasir dengan apa tu tadi abu tu kan, dengan apa yang kawan-kawan abang ni buat sebenarnya. Dia ada berkaitan ke? Saya difahamkan setelah saya besar lah. Saya difahamkan bahawa owner rumah tu, dia macam letak tangkal untuk halang benda-benda macam tu lah. Dia macam tangkal lah. Pasir tu macam sebentuk macam bunjut-bunjut yang untuk halang benda-benda yang tak elok ni. Itulah, mungkin macam tu. Sebab kami tak percaya tangkal-tangkal ni semua kan. Jadi itu yang saya main alih-alihkan dia tu. Dan yang kawan-kawan abang saya ni, dia memang gunakan buku yang dia dapat dekat sekolah dia tu, asrama dia tu. Dia panggil benda-benda ni, dipanggil-panggil. That's ilmu. Jadi saya tak pasti sama ada pasir tu yang menyebabkan benda ni datang atau abang saya yang panggil-panggil. Tapi dia panggil di luar, dia tak panggil dalam rumah. Cuma setiap kali dia panggil tu, apa tu nanti dia bawa cerita tu kat rumah. Sejak dia, dan yang peliknya, benda ni macam bukan rahsia. Macam pukul 11 pagi tu, longkang tu, kawan-kawan saya yang tak ada kena-mengena, bila saya ajak, dia kata tunggu. Memang lalu, betul lalu air tu, darah tu, dia boleh nampak. Macam tu. Kawan-kawan abang ni macam dia tak takut nampak benda-benda macam ni. Dia tanya, dia macam sebenarnya rumah tu macam sikit, tapi pasal saya membesar kat situ, jadi saya tak takut. Cuma kita akan nampak macam tadi tu, kita nampak darah tu, dia orang macam ni dari mana ni? Saya kata memang pukul 11 dia ada darah ni. Dia tak ada, dia beyond explain. Dia tak boleh kami nak terangkan. Contoh yang Pak Tam saya tadi tu, macam mana kita nak terangkan? Kita tak tahu siapa dia. Betul-betul tak tahu. Cuma yang kita tahu, bilik tambahan di belakang yang Pak Tam tu masuk, Pak Tam tak ada kepala tu masuk, ialah bilik arwah bapa owner lama. Dia dah tua tu, dia letakkan di bilik tu dan dia meninggal kat bilik tu lah. Saya tak ada
course dia tak ada relationship ke apa semua, saya tak tahu. Cuma dia masuk ke bilik itu. Bilik itu bilik tambahan tau. Bilik tambahan. Jadi dia ada pintu direct daripada luar macam tu. Pak Tam tu adalah geraran ataupun dia dah memang kenalkan diri sebagai Pak Tam? Pak Tam tu memang pakcik saya. Oh. Jadi tubuh badan dia tu sama. Macam contoh, saya cakap Hafiz datang rumah saya, tapi Hafiz yang datang rumah saya tu tak ada kepala. Syuk datang rumah saya. Jadi bila kita sebut Syuk, kita tahu badan Syuk macam mana, baju Syuk macam mana, tapi tak ada kepala. Kita tahu, oh ini Syuk ni, cuma tak ada kepala je. Itu pukul 11 pagi datangnya di situ. Dan dia datang tak ada sebarang interaksi, hanya datang menjenguk je lah, macam tu. Dia lalu daripada point A pergi ke tangga dan masuk bilik tu. Walaupun pintu tu terbuka ke tertutup, dia akan masuk pintu tu. Setiap hari lah. Setiap hari pukul 11 pagi. Dia nak pergi ke dia kena lalu dapur basah tadi tu. Pagi tu jadi masalah. Betul. Okey, dan pondok yang Abang Aman ceritakan dibinakan untuk seorang perempuan tu, apa kejadian aneh yang boleh relate dalam kawasan tu sebenarnya? Okey. Jadi kakak ni kalau dia bercakap tu lah. Dia bercakap tentang pakcik yang pakcik tua tu sampai sekarang saya tak pernah jumpa lah pakcik tua yang dia kata berjalan tu kan. Cuma setiap kali kalau ada berlakunya sejati datang rumah ke, ataupun berlaku orang depan tegur kenapa ada konsert, kenapa ada kenduri kat depan rumah tak jemput dia orang ke apa semua, kakak ni macam besoknya akan buat muka macam aku dah tegur. Dia macam tu, dia buat muka macam kan aku dah cakap. Dia macam tu, kan aku dah cakap. Kakak ni dia memang begitulah keadaan dia. Jadi entah, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi rumah ni begitu. Rumah dia aneh begitu. Maksudnya kakak tu dia selalu bagi teguran kepada ataupun peringatan lah kepada Aman. Dan macam contoh yang mula-mula kan dia beritahu jangan lupa semayang kan. Apa berlaku kalau tak semayang pada masa tu? Kita tak pernah tak semayang. Cuma kita pernah semayang pasal satu, takut abah pun, ayah saya memang garang pun. Okey, tapi yang macam ada cousin-cousin yang tak semayang tu, dia tidur dekat bilik belakang. Kita pernah kena ketuk tingkap lah, dia kata. Tingkap pernah kena ketuk macam tu. Tapi dia kata ada orang ketuk tingkap belakang lah. Dia sebut macam tu, tapi bukan dalam keadaan takut lah. Siapa yang ketuk-ketuk tingkap belakang? Macam tu. Dia tegur macam tu. Dah habis saja bagi soalan berangkap kat abang tu. Waktu tu kecil tak semayang pasal takut kena marah. Tak apalah, saya akan solat lah. Okey. Okey. Yang tu di rumah itu. Okey, kemudian saya nak cerita sedikit yang saya nampak di Gunung Panti, boleh? Boleh. Okey. Bila orang kata kita punya ozon dah bocor ni, saya bukan apa. Ada pemanggil yang guna perkataan hijab terbuka dan sebagainya. Saya tak gelar diri saya hijab terbuka lah, sebab dia bukan all the time. Dia bukan cerita saya akan nampak benda-benda pelik ni, tak. Cuma ada waktu-waktunya. So ada satu kali tu sekitar kita pergi camping sekolah menengah. Cikgu bawa pergi ke Gunung Panti. Gunung Panti Kota Tinggi lah. Tak saya form 4 macam tu. Saya ringkaskan je lah. Okay, kita tengah camping-camping tu, and then bila malam cikgu ada sebut lah, bawalah jalan-jalan. Cikgu ada sebut macam tu lah, bawa jalan-jalan. Jadi bila bawa jalan-jalan ni, saya tahu yang bawa kita ni lah pengakap, dia mesti nak buat night watch. Okay, night walk. Okay. Jadi tapi syaratnya tak boleh bawa phone. Masa tu pun tak adalah phone yang ada canggih sangat. Tapi tak boleh bawa phone, tak boleh bawa torchlight. Saya ni agak licik sikit lah kononnya, sebab saya tahu
kalau tak boleh bawa torchlight ni nak tengok jalan apa. Jadi saya duduk di belakang abang yang bawa jalan tu. Abang tu ada torchlight. Jadi saya orang kedua lah selepas abang tu. Okey, dia tunjuk lah, okey, dekat sini ni air terjun. Dia tunjuk, saya pun follow lah. Follow jalan, tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya. Okey, dia kata, Man, kau kat sini. Saya pusing belakang, rupanya belakang saya dah tak ada orang. Saya kena scam. Night walk tu sebenarnya lah permainan buruan tu. Tahu tak permainan buruan tu? Tahu. Kena duduk rupanya situ. Rupanya ialah permainan buruan tu. Saya kena duduk sorang-sorang dekat satu spot. Bila saya kan orang yang paling depan, maksudnya saya ialah orang yang paling jauh daripada kemah. Kan bila dan keluar daripada kemah, orang paling belakang sekali dia letak A, kan, second B, C. Jadi saya ni orang paling depan sekali. Maka depan saya dah tak ada orang, belakang saya tak tahu point mana yang diorang letak. Memang gelap betul. Bermulalah episod saya duduk tak senang diri, tak senang dalam hutan tu lah. Sebab tengok macam bila dah terlalu gelap, semua takikan yang dekat pokok tu dia fluorescent tau. Dia glow in the dark. Okay. Daun-daun tu semua glow in the dark. And then angin punya laluan ni kita boleh bila telinga kita ni kita boleh tahu angin ni lalu daripada arah kiri ke kanan. Macam tu. Dia punya lalu sunyi lah, dia ceritakan dekat Gunung Pantai ni dia punya terlalu sunyi sampai boleh dengar ni angin lalu tu, okey, angin ni daripada kanan ke kiri, macam tu. Jadi saya tengah hayal lah. Saya tengah hayal tengok apa benda yang saya boleh kenakan dengan deria telinga saya ni semua. Saya start dengar orang sapu daun kering dekat pasir. Boleh bayangkan bunyi tu? Kan? Jadi macam orang sapu dia pongkis ni benda tu. Sapu dia pongkis. Saya macam ni apa ni? Okay, tak apalah. Kali tu ujung mata saya nampak pokok glow in the dark, tapi sebelah pokok tu ada macam orang ngintai. Macam tu. Saya dalam hati macam, ini sini nak main-mainkan saya ke apa? Saya dalam ini sini ni kau hajar ni nak main-mainkan saya ni. Tapi dia macam, lepas tu macam saya dengar daripada pokok A tu dia dengar tak macam tu? Dia macam dia jatuhkan badan dia dan blup dia pergi bangun dekat pokok B. Dekat belakang pokok B, dan dia berselindung dekat belakang pokok B dan dia jengah lagi sekali. Maksudnya dia berguling ke apa? Dia berguling. Dia berguling daripada pokok A ke pokok B, pokok B ke pokok C. Sampai kat pokok C ni baru saya macam datang sense saya tau. Mula-mula tu macam kau hajar sini ni apa ni semua. Yang dekat pokok C tu baru saya macam gula-gula. Macam tu. Habis saya macam gula-gula lah ni. Lepas tu saya masih lagi cakap dekat dalam hati macam, tapi orang-orang semua cakap kalau gula-gula dia lompat. Kan? Tapi dia tak lompat. Dia golek-golek. Saya ada argument tu. Saya tak takut. Saya ada argument tu dalam otak. Kan? Saya pun tak tahu macam mana benda tu boleh ada argument tu. Dan daripada pokok C ni dia ke tepi, dia ke pokok D, dan dia pokok D ni dah dekat-dekat dengan saya. And then daripada pokok D ni dia berguling duk lagi, dan dia datang betul-betul depan saya. Dia punya jarak tu macam kalau kita beratur kat sekolah tu, budak depan kita. Itu je. Sedepa je. Sedepa je. Saya betul-betul nampak, tapi saya tahu dia rendah daripada saya pasal saya nampak ikatan kepala dia. Kemudian saya teringatlah orang tua-tua cakap, kalau jumpa cakap, aku buka sekarang, nanti kau malu. Tu saya dah ada itikad dalam diri lah. Saya cakap okey, aku akan cakap benda ni. So saya nak cakap tu, Syuk, Hafiz, tak terkeluar. Tak terkeluar. Tak terkeluar. Saya
Dalam hati ni jelas. Aku buka, aku tarik tali ni, engkau bogel. Jelas dalam hati saya. Tapi mulut saya tak boleh. Kan? Saya macam agaknya inilah orang kata semangat hilang. Dalam hati saya boleh terfikir je, agaknya inilah orang kata semangat hilang. Tak apa. Kan? Jadi saya nak gerak badan saya, kaki saya tak boleh gerak. Dia macam tak sinkronis langsung. Otak dengan mulut tak sinkronis. Yang apa yang saya boleh buat ialah masa tu saya batuk. Saya cuma boleh ambil fisherman's friend je dekat dalam gocek saya dan saya makan. Benda tu dia lompat, dia pusing belakang dan dia gelap, hilang. Saya bayangkan dia hilang lah pasal dia gelap. Kemudian nampak balik dia macam pusing, dia lompat, dia macam pusing, lepas tu baru dia macam duduk, dia macam landing. Yang ini baru saya macam, oh yang inilah orang kata dia lompat dalam hati tu. Tapi dia macam dia lompat dan dekat udara tu dia berpusing, dia gelap. Macam tu. Benda ni lebih kurang dekat dalam 6 hingga 8 kali dia pusing tu. Akrobatik. Aduh. Kan. Tapi dalam hati saya tu, kalau saya makan gula-gula ni, kalau dia sebut dia nak satu, saya lari lah saya kat. Tapi dia tak bersuara. Dia tak bersuara. Yang itu baru first time saya nampak yang inilah. Dan bila lepas kejadian tu saya tanya kat orang-orang, saya cakap yang ini bukan lompat, dia golek. Lepas tu rupanya orang kata memang ada 2 jenis. Ada yang lompat, ada yang berguling. Saya kata faham lah. Tapi memang yang saya nampak tu lah yang bergolek lah. Lepas tu dah lama sikit baru saya kena tegur dengan senior. Okey. Saya pula tengok senior tu lama, sampai senior tu macam takut. Dia sepak-sepak muka saya kan. Sebab saya takut masa tu senior ni bukan senior. Jadi saya diam je. Dia sepak-sepak, kau okey tak? Kata okey tak? Saya diam je. Sampailah 2-3 orang datang tu, baru saya gerak. And saya takut dia bukan yang saya kenalkan macam tu lah. Faham. Itulah yang pengalaman yang memang orang kata tu nampak betul real. 2 yang kakak cantik tu yang tadi tu je. Cuma saya harap saya memang tidak berjumpa lah dengan yang berdarah-darah apa semua. Saya harap tidak. Pasal yang saya jumpa memang begitu je. Macam tu. Okay. Jadi masa tu umur abang berapa bang yang night walk ni? Night walk form 4. Form 4. Okay, abang tinggi lah masa ni. Sebab boleh nampak ikatan tu bis. Kan? Aku tak pernah nampak gula-gula pendek. Boleh gelap. Betul lah. Aku syak spesies hobbit. Aku dah terfikir tadi rendah ke kan? Betul, rendah betul. Ini aku nak cakap pasal terbantut ni. Pasal So dia tak minum susu dia kecil tinggi abang berapa ni bang? Saya 178 cm. Okay. lebih kurang aku je tu. Okay lah tu. Dia rendah sikit tu okay lah, normal-normal lah. Masa senior datang ambil abang tu dalam lingkungan pukul berapa? Saya tak tahu. Tapi diorang cakap tak lama. Cuma keadaan tu saya rasa sangat lama. Sebab kita semangat hilang kan. Jadi saya rasa betul-betul lama. Tapi diorang kata tak lama. Night walk tu tak lebih daripada 15 ke 20 minit diorang kata. Tapi saya rasa lama. Betul-betul lama. Macam sejam macam tu abang rasa? Lebih kurang lah. Maksudnya macam entah. Dia macam saya lepas tu saya punya tenaga macam exhausted. Macam nak cepat-cepat balik kemah and then minum-minum ke apa semua, tidur. Sebab saya rasa exhausted sangat. Cuma besoknya baru saya cerita dengan cikgu. Baru cikgu cakap kau ni gini apa semua, and then baru kita naik lah kepada gunung tu dan balik terus. Dah tak ada tidur malamnya lah. Macam tu. Okay. Dan yang berbungkus tu komplit bungkus lah. Dia tak ada nampak muka lah apa. Muka dia nampak
Tapi bukannya nampak macam muka orang lah. Macam apa, hollow. Ni hollow. Macam mana? Warna putih. Bukan muka dia kita nampak muka nampak, tapi mata ni tak ada mata. Dia macam lengkung mata tu je ada. Okey, faham. Mata dia kosong lah, macam tak ada mata yang tu lah. Mata dia kosong. Seram juga bang tu. Tapi tak ada darah-darah yang tu lah. Tak ada darah-darah ke apa semua, tak ada. Ha. Cuma yang paling saya tak suka lah sebenarnya dalam keadaan situasi tu, yang paling saya tak suka, yang paling saya benci, yang masa jenguk belakang pokok tu. Itulah main. Aduh. Dia guling tu pun boleh tahan. Tapi yang jenguk tu, sebab kita tahu bila dia jenguk, kita tahu dia tengok kita. Je tu. Dia macam tu kan. Tapi tak ada bunyi, tak ada apa. Dia jenguk keluar je. Itu paling saya tak suka. Menggigil jugalah masa tu bang. Lepas yang ketiga tu baru saya nak start lah. Tapi tak gigil sangat. Cuma otak ni betul-betul fikir, ini gula-gula lah. Macam tu. Dalam otak tu, ni gula-gula lah. Kan? Tapi orang kata dia lompat. Bukan, orang salah. Nampak tak? Dia punya denial dalam diri tu macam, kenapa takkan aku jumpa ni? Tak mungkin aku nampak ni. Macam tu. Saya masih lagi denial dalam diri. Cakap, dia orang salah lah. Dia ni tak lompat. Dia guli. Tapi masa itu bunyi dia memang macam tu, duk je. Memang bunyi macam apa, nangka besar jatuh macam tu. Faham. Jadi memang saya cubalah kononnya dalam otak memang dah ada skrip tu. Aku buka tali ni, kau bogil, kau malu. Macam tu skrip tu ada. Tapi tak boleh. Tak terkeluar. Memang memang tak terkeluar. Director pun dah cakap bang, cakap tak cakap pula. Alright. Okay, lagi satu nak tanya last lah. Pokok apa ni bang, glow in the dark ni? Saya tak tahu jenis pokok, tapi semua pokok-pokok, dia bukan pokok tu glow in the dark. Setiap pokok tu dia ada part dia yang macam tertakik-takik tau. Kan, dia ada macam tertakik-takik tu. So kita nampak lah macam yang tertakik tu akan ada glow in the dark. Lepas tu daun-daun tu pun ada macam-macam hijau. Ada certain yang hijau tu dia macam glow in the dark. Bila dah completely in the darkness, memang akan nampak itu. Yang itu baru saya tahu yang kalau gelap sangat kita boleh nampak benda ni. Ada part ni yang daun dia ada macam hijau, dia akan jadi terang. Kita akan nampak benda tu. Mungkin itu plankton lah, kan? Kalau perasan ada certain pantai pun yang pasir dia pun boleh glow in the dark, dan benda tu plankton. Tak pasti kalau dia ada di pokok. Saya sayang saya tak tahulah kan. Tapi pernah lah tengok. Sebab dia macam kalau kita tengok yang lampu liblap yang dekat pokok tu kan ada satu dekat mana dia mentol, kat situ yang ada dia punya lampu kan. Macam tu juga. Dia bukanlah melingkar macam tu, cuma saya perasan lah benda tu macam tempat-tempat ada spot-spot dia. Ada ni ada lampu, ada tidak. Bukan lampu lah, macam dia macam glow. Okay. Cuma muka gula-gula tu lebih glow. Oi, muka pun glow? Muka dia lebih glow. Sebab tu saya boleh nampak dia ini. Dan orang semua selalu dalam movie dia pakai baju putih kan. Dia bukan putih lah, macam kelabu asap macam tu lah. Macam lusuh, macam worn punya kain. Walaupun dia jelas macam glow, tapi dia punya macam kusam. Bajunya macam kusam. Tapi baju yang kusam, tapi kita simbah dia dengan lampu spotnya tu. Macam tu. Bukan glowing ni bang muka pakai produk ke? Manalah tahu kan. Ini first time saya dengar benda ni, muka dia glow in the dark ataupun bercahaya lah.
Konsyak dia tak berjemur, keluar malam je. tak apa ni, tak sunburn. Aduh. Tak sunburn. Macam tu. Alright bang, okay, menarik dua cerita yang abang sampaikan pada hari ni. Dan macam biasa bang, unik kita tak pernah lagi ada dengar cerita macam ni. Dan kita hanya dapat pada Abang Aman saja. Abang, ada cerita lagi ke ni? Ada, tapi kita insyaAllah lah di pertemuan akan datang InsyaAllah kita kongsikan. Saya tertanya-tanya yang awal tadi, abang ada cerita pasal orang Kedil. Apa? Kenek. Orang Kenek. Yep. Saya tak tahu sangat cerita pasal tu. Abang tahu Tapi itu yang diceritakan kepada saya. Jadi dan saya pun di sekolah agama Johor. Waktu tu memang kecoh sedikit. Dan saya panggil lah pemanggil-pemanggil atau pendengar-pendengar Santai Chill yang berada di sekolah agama Johor baru tahun 45. Kalau anda masih ingat histeria yang berlaku secara besar-besaran di sekolah agama dan juga orang-orang Kenet yang bertebaran di padang-padang sekolah agama Johor Bahru, tolong komen. Sila hadirkan diri di ruangan komen, geng. Mana orang JB? Tolong kita nak tahu ni. Tapi kalau mungkin nanti episod akan datang, kalau abang nak selitkan sikit cerita tentang tu, boleh ke? InsyaAllah. Alright. Okay, terima kasih bang kerana sudi berkongsi dengan kami. Dan terima kasih pada korang semua yang sudi menonton dari awal sehingga habis. Sebelum tu bang, ada ke pesan yang nak sampaikan pada penonton Santai Chill? Okey, untuk episod kali ini pesanan saya ringkas je. Kalau pindah rumah lama, tangan jangan gatal. Itu dia. Tangan jangan gatal, itu saja. Thank you bang sebab sudi nak kongsi lagi. Sebenarnya kita nak request lagi ni bang. Okay, yang korang pun tolonglah pujuk Abang Aman ni kan. Tulislah nak lagi part 3, ikutlah dia terbuka hati nak berkongsi lagi. Gitu. Okay, InsyaAllah. Okay, alright. Okay, kepada korang jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.